أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. Tafsir Al-Quran Ahmad Sonhaji bin Muhammad. Sambungan ayat 39 hingga 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu ialah isi neraka kekal di dalamnya. Dalam ayat 30 hingga 39 ini, Tuhan memberi ingat kepada Rasulnya iaitu Muhammad tentang cerita bagaimana asal mulanya bapa kita Adam AS itu dijadikan oleh Allah, iaitu apabila Allah hendak menjadikan jenis manusia, terlebih dahulu Allah memberitahukan malaikat-malaikatnya bahawa Allah akan melantik seorang khalifah yang akan duduk di bumi melaksanakan hukum-hukumnya, iaitu Nabi Adam AS. Tetapi malaikat-malaikat itu membuat bantahan dengan mengatakan, adakah patut Tuhan akan menjadikan orang yang menduduki bumi ini itu bangsa pembinasa dan menumpahkan darah, seperti yang pernah berlaku kepada bangsa jin yang dahulunya tinggal di bumi dan membuat kebinasaan dan derhaka. Padahal kami, kata mereka, makhluk yang taat dan setia, mengucap tasbih, memuji dan mensucikan Tuhan, maka kamilah yang layak tinggal di bumi. Demikianlah kata mereka. Allah menjawab, aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Allah tahu hikmat dan tujuan menjadikan manusia kerana ada yang taat dan ada yang derhaka. Masing-masing kelak akan diberi balasannya. Kisah Adam mengikut ayat-ayat di atas adalah ringkas dan akan dapat para pembaca membacanya dalam kitab-kitab sejarah dan kisah Sul Anbiya, kisah para nabi dengan lebih lanjut. Setelah Adam dijadikan Tuhan, lalu diajarkannya berkata-kata dengan menggunakan beberapa bahasa. Dengan bahasa itu, diajarnya segala nama benda sehingga hatinya penuh berisi pengetahuan. Sampailah masanya Tuhan menempelak malaikat yang dahulunya memperkecilkan Adam dengan anggapan mereka lah yang lebih mulia, lebih layak berjawatan khalifah. Tuhan mendatangkan segala macam barang-barang di hadapan malaikat untuk menanyakan nama-nama tiap-tiap satu barang itu tadi. Mereka sudah tentu tidak tahu apa nama barang itu kerana Tuhan tidak mengajarkannya. Bila datang pula giliran Adam, ditanya apa nama barang-barang itu dengan mudah ia menyebutnya satu persatu. Maka Tuhan berfirman, maksudnya, bukankah sudah aku katakan kepada kamu bahawa aku mengetahui yang gaib, baik di langit maupun di bumi, serta aku mengetahui apa-apa yang kamu nyata dan yang kamu sembunyikan. Oleh itu, turutlah perintahku, iaitu tunduklah kamu semua kepada Adam. Malaikat itu pun semuanya tunduk kepada Adam, mengakui akan kelebihannya, bahawa Adam lebih mulia dari mereka, kerana ternyata Adam lebih ilmunya. Kecuali Iblis sahaja tiada mahu tunduk kepada Adam. Pantang ia kerendahan, enggan menerima kekalahan. Tumbuh rasa bongkaknya, timbul perasaan melawan Tuhan. Oleh Tuhan, Iblis itu dihalau sehingga terjatuh ia dari rahmatnya dan jadilah ia orang yang kafir. Kemudian Tuhan menyuruh Adam bersama istrinya tinggal di syurga dan disuruh menikmati isi syurga itu dengan makan minum sepuas-puasnya. Tetapi awas, Tuhan memperingatkan bermaksud, jangan mendekati pohon ini, apalagi memakan buahnya. Buah kuldi, kelak kamu akan teraniaya. Iblis dengan anak cucu syaitan yang telah terusir dari rahmat Tuhan tidak putus dendam kesumatnya terhadap Adam dan Hawa. Dua sejoli yang sedang bersenang lenang di dalam syurga. Berikhtiarlah ia dengan sedaya upaya untuk menggoda kedua-duanya. Akhirnya berjaya juga tipu muslihatnya. Diringkaskan cerita, Adam dan Hawa telah melanggar pantang larang di syurga. Hawa telah memakan buah kuldi yang dituruti oleh Adam juga memakannya. Dengan melanggar pantang larang itu, terlucutlah mereka dari kebesaran dan kemewahan yang ada di syurga, terhalau dengan telanjang bulat ke dalam dunia. Barulah Iblis itu merasa puas kerana sama-sama berputih mata. Tetapi Iblis terus akan menggoda sejak dari Nabi Adam hingga ke anak cucunya dan terus akan menjerumuskan anak-anaknya itu ke dalam permusuhan di antara satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian dapatlah bersama-sama dengan mereka kelak menerima siksa Tuhan di dalam neraka.
Adam sedar dengan kesalahannya, timbul kesal dan sesalnya kerana melanggar larangan Tuhannya. Tetapi sesaat kemudian tiada berguna. Ia pun taubat meminta ampun kepada Tuhan dengan sepuas-puasnya. Akhirnya Tuhan ampunkan kesalahannya. Dengan itu terlaksanalah tujuan Tuhan menjadikan khalifah di bumi. Adapun tugas untuk tinggal di bumi ialah supaya melakukan hukum-hukum Allah. Barang siapa mengikut petunjuk dan memperoleh hidayat dari Allah, nescaya tiadalah ia didatangi rasa ketakutan dan tiada pula merasa duka cita. Tetapi barang siapa yang kufur, mendustakan ayat-ayat dan pengajaran Allah, mereka akan menjadi pengisi neraka dan kekal di sananya. Ayat 40. Ya Bani Israel askuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Hai anak-anak Israel, yakni Yakub, ingatlah akan nikmatku yang kuberikan kepadamu dan sempurnakanlah janji perintah aku supaya boleh aku sempurnakan pula janjimu dan takutlah kamu kepada aku. Peringatan Allah kepada Bani Israel. Maksud ayat ini adalah Tuhan menggesa orang-orang Yahudi di Madinah agar menepati janjinya dengan mempercayai Muhammad itu utusan Allah sesuai dengan adanya nikmat-nikmat yang digunakan Tuhan kepada leluhur mereka. Hanya dengan menepati janji lah kelak mereka akan mendapat nikmat pula. Israel ialah nama gelaran kepada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Tersusun dari dua kalimat Ibrani, bahasa Hebrew. Isra artinya hamba. Artinya Allah. Israel artinya hamba Allah yang menjadi pilihannya. Bani Israel adalah anak-anak Nabi Allah Yaqub, yakni anak-anak cucu dan keturunannya yang kemudian digelarkan nama kaum Yahudi. Sejarah mereka mengikut kitab iaitu ensiklopedia abad ke-14 Hijrah atau abad ke-20 Masihi karangan Muhammad Farid Wajdi secara ringkas seperti berikut. Bani Israel atau kaum Yahudi adalah bangsa yang telah mengambil peranan penting dalam sejarah. Dengan adanya beberapa kitab-kitab kuno kepunyaan mereka, dapatlah ia dianggap tidak ada satu bangsa pun yang dapat menandingi kelengkapan sejarah kaum Bani Israel itu. Sejarah mereka telah dimulai sejak abad ke-20 sebelum Masih, yakni 2000 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa AS, iaitu berpangkal dari zaman Nabi Ibrahim AS, bapa dari segala para Nabi. Ahli-ahli sejarah telah membagikan sejarah kaum Bani Israel kepada 5 peringkat. Peringkat pertama mengambil masa selama 351 tahun dari tahun 19 yang benar hingga 1945 sebelum Masihi, iaitu dari zaman Nabi Ibrahim hingga ia keluar meninggalkan Mesir. Peringkat kedua mengambil masa selama 565 tahun dari tahun 1645 hingga 1080 sebelum Masihi, iaitu dari sejak keluarnya Nabi Ibrahim dari Mesir hingga tercipta kerajaan Bani Israel. Peringkat ketiga mengambil masa selama 544 tahun dari tahun 1080 hingga 536 sebelum Masihi, iaitu dari terciptanya kerajaan Bani Israel hingga tertawannya benteng negeri Babylon. Peringkat keempat mengambil masa 671 tahun dari tahun 536 sebelum Masihi hingga tahun 135 sesudah lahirnya Nabi Isa, iaitu dari sejak tertawannya negeri Babylon hingga hancurnya negeri tanah suci mereka, Batu Maqdis, kerana dileburkan oleh Raja Rom, Adrian. Peringkat kelima iaitu peringkat yang terakhir sejak tahun 135 Masihi hingga dewasa ini. Mereka mula bertaburan di muka bumi. Pada peringkat pertama dalam sejarah kaum Bani Israel yang dimulai sejak Nabi Ibrahim keluar dari Mesir, kemudian mendapat dua orang anak Ismail dan Ishak AS. Ismail telah menurunkan zuriat yang dikenal kemudiannya dengan bangsa Arab. Ishak pula telah mendapat anak yang pertama, Yakub. Dialah yang digelarkan Israel kerana Yakub mendapat pula 12 orang anak. Salah seorang di antara mereka bernasib baik kerana dapat mengangkat pangkat yang tinggi di sisi Firaun, Raja Mesir, iaitu Yusuf AS.
Bila datang bahaya kelaparan ke semua anak-anak Yakub yang 11 orang dengan sekalian anak-anak cucu mereka berpindah dari negeri mereka di Kanaan, di utara semenanjung tanah Arab di negeri Mesir menemui Yusuf supaya melindungi dan menolong mereka. Di sanalah rombongan kaum Bani Israel yang berjumlah 70 orang itu tinggal. Kemudian berkembang biak dengan banyaknya. Kemudian Firaun menindas mereka, diperas tenaga mereka untuk bekerja paksa. Bukan itu saja, bahkan kekejaman dilakukan ke atas mereka. Lelaki dibunuh dan perempuan dibiarkan hidup terlontar-lontar. Hingga tibalah masanya Nabi Musa diutus Tuhan untuk membela dan membawa mereka pindah ke Kanaan, tempat yang dijanjikan Tuhan. Al-Ardul Mau'udu biha. Tidak kurang bilangan mereka dari yang boleh mengangkat senjata saja sebanyak 600,000 orang. Dalam peringkat kedua sejarah Bani Israel ini iaitu sejak mereka meninggalkan negeri Mesir dengan menyeberangi Laut Merah yang terbelah dua dari mukjizat tongkat Nabi Musa, mereka selama 40 tahun tinggal di padang Sahara, gunung pasir yang tandus dengan didikan padang pasir yang serba perit dan kehidupan yang serba kasar. Nabi Musa menjalankan syariat Tuhan dari wahyu yang diterimanya di kaki bukit Tur Sina, semenanjung Sinai. Syariat itulah yang dipakai untuk mengatur hidup kaum Bani Israel sehingga baginda mangkat pada tahun 1065 sebelum Masihi, lalu diganti oleh Nabi Yusham sebagai ketua Bani Israel. Dari semenjak itulah berdiri kerajaan dan pemerintahan kaum Bani Israel dan dapat pula menundukkan kerajaan-kerajaan berjiran dengannya sehingga pemerintahannya meliputi semenanjung Sinai, Jordan, Palestin dan Syria. Sejak itu, iaitu pada peringkat ketiga antara 1080 dengan 356 sebelum Masihi, kerajaan Bani Israel makin bertambah besar hingga dapat menawar negeri Babylon di Iraq dari tangan kerajaan Parsi. Pada zaman itu pula dibangkitkan banyak para nabi dan para rasul dari kaum Bani Israel untuk memberi ingat, memimpin dan membimbing mereka mengikut perintah dan ajaran Allah. Di antaranya Samuel, Daud dan Sulaiman alaihissalam. Dalam pemerintahan Nabi Sulaiman lah kaum Bani Israel meningkat ke mercu ketinggian. Tetapi setelah Nabi Sulaiman mangkat dan pemerintahan digantikan oleh anaknya Rahbaam, mulalah masa gemilang Bani Israel itu pula sedikit demi sedikit disebabkan mereka mulai berpecah belah. Mereka berpecah dua, sepuak menegakkan kerajaan Yahudi dan sepuak menegakkan kerajaan Israel. Kedua puak itu terus-menerus saling perang memerangi. Dari keduanya berpunca keruntuhan kerajaan Bani Israel. Akhirnya kerajaan-kerajaan yang berjiran dengannya mencelah dan dapat mengalahkan kerajaan mereka bergilir-gilir. Ada kalanya bangsa Mesir, ada kala pulanya bangsa Parsi. Pada peringkat keempat sejarah mereka, iaitu di antara tahun 635 sebelum Masihi dengan tahun 135 sesudah Masihi, bukan sahaja kerajaan Parsi telah dapat menawan balik negeri Babylon dan telah menghalau mereka ke Palestin, bahkan kerajaan Rom juga telah menyerang mereka yang diketuai oleh Iskandar Makhdouni, Alexander the Great, dan menaklukkan negeri Palestin. Sejak itu bergilir-gilir mereka dikuasai oleh kerajaan Parsi dan Rom. Dua kerajaan itu sangat kuat pada masa itu. Mereka ditekan, ditindas, diperas, diperkosa, dipaksa membayar ukti dan cukai negeri, di samping agama mereka dihinakan. Mereka dilarang berkhatan, dipaksa menyembelih babi sebagai korban, dan di rumah ibadat mereka ditegakkan patung Jupiter, Tuhan orang-orang Greek kuno. Akhir sekali negeri Baitul Maqdis yang mereka hormati dan dipandang suci oleh Raja Rom Adrian dihancurkannya sama sekali dan disembelihnya tidak kurang dari 500,000 bangsa Yahudi. Dengan adanya malapetaka inilah menyebabkan mereka bertambah erat berpegang dengan agama mereka. Semenjak tahun 135 Masihi, tarikh hancurnya kota Maqdis, Jerusalem, berseleraklah kaum Yahudi saki-baki penyembelihan yang maha dahsyat itu ke seluruh muka bumi. Peringkat inilah peringkat yang terakhir dari sejarah kaum Bani Israel yang dicatat oleh ahli sejarah. Peringkat terakhir ini iaitu dari tahun 135 hingga dewasa ini tidak payahlah saya pertuturkan di sini. Memadailah disebutkan bahawa kaum Yahudi zaman Nabi Muhammad SAW ialah saki-baki kaum Bani Israel yang meraya-raya di negeri Madinah sehingga mereka dapat bertapak di sana. Mereka masih teguh memegang agama kerana masih berpegang dengan kitab Taurat yang diturunkan ke atas Nabi Musa. Mereka tahu bahawa seorang Nabi akan dibangkitkan Tuhan, iaitu bernama Muhammad. Ada tercatat sifat-sifatnya di dalam Taurat yang mereka baca.
Tetapi setelah menjadi kenyataan, mereka telah mungkir janji. Sebab Nabi yang dijanjikan Tuhan kiranya bukan dari bangsa mereka. Bangsa yang mempunyai sejarah yang agung. Berbanding dengan bangsa Arab yang tidak terkenal dalam sejarah dan tidak pula mempunyai tamadun. Sejarah memang mengakui keagungan kaum Bani Israel. Sejarah juga tiada lupa mencatat penderitaan dan kehinaan yang mereka derita. Buktinya Quran sendiri iaitu semula-mula kitab mencatatkan cerita mereka. Maka ayat-ayat yang mengenai kaum Bani Israel banyak tersebut di dalam Quran. Di antaranya ialah ayat 40 ini. Tuhan menceritakan kepada pesuruhnya Nabi Muhammad sebagai hiburan. Kerana baginda selalu runsing berhadapan dengan kaum Yahudi yang diserunya supaya masuk Islam itu selalu berdolak dalik. Ayat 40. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Percayalah kamu dengan kitab suci Al-Quran yang aku turunkan. Sedang ia Quran membenarkan kitab yang ada pada kamu, yakni Taurat, dan janganlah kamu menjadikan orang yang mula-mula kafir dengan dia. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan wang sedikit, dan kepadaku hendaklah kamu takut. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Janganlah kamu campurkan kebenaran dengan yang batil, yakni sesat, dan kamu sembunyikan kebenaran itu sedang kamu mengetahui akan dia. Ayat 41 yang berbunyi wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Percayalah kamu dengan kitab suci Al-Quran yang aku turunkan, sedang ia Quran membenarkan kitab yang ada pada kamu, yakni Taurat. Di sini Tuhan menyuruh orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad SAW supaya beriman dengan Quran dan membenarkan isinya kerana isinya bersetuju dengan isi kitab mereka Taurat, yang mana dalam kitab mereka disebut juga tentang keesaan Tuhan. Kebanyakan Nabi Muhammad dengan menyebutkan sifat-sifatnya, maka sekiranya mempercayai kebenaran isi Al-Quran, barulah benar-benar mempercayai Taurat. Sebaliknya, sekiranya mendusta dan ingkar kebenaran Quran, berarti juga mendustakan dan ingkar akan kebenaran Taurat. Kemudian ayat yang berbunyi wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kamu menjadi orang yang mula-mula kafir dengan dia. Oleh itu, janganlah kamu menjadi orang yang mula-mula menjadi pelopor mengingkarinya. Kerana kamulah orang yang mula-mula mengetahui berkenaan kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Maka sepatutnya lah, kamulah yang mula-mula mengajak orang lain beriman. Dengan sebab keingkaranmu, kamulah kelak yang akan memikul dosamu dan dosa orang-orang yang mengikut jejak langkahmu. Kemudian ayat yang berbunyi wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan wang sedikit. Maka janganlah kamu mengelirukan atau memperdayakan orang dengan menggunakan ayat Allah sebagai topeng untuk mensihat diri atau memperoleh harta. Kerana nilai harta berbanding dengan ayat-ayat dan pengajaran-pengajaran Allah tiadalah berharga. Ayat ini mengikut ahli tafsir adalah diturunkan ke atas Ka'ab bin Ashraf dan ketua-ketua serta ulama bangsa Yahudi di Madinah yang telah biasa menerima hasil-hasil tanaman, buah-buahan, ternakan dan wang dari anak-anak buah mereka yang terdiri dari orang-orang jahil dan bebal, iaitu hasil tiap-tiap tahun yang ditetapkan sekian-sekian banyaknya, kononnya sebagai hadiah kepada ketua-ketua dan orang-orang alim. Mereka enggan memberitahu kepada pengikut-pengikut mereka bahawasanya Muhammad itu seorang Nabi, sebagaimana mestinya seorang alim itu memberitahu perkara yang sebenar mengikut ajaran kitab Taurat. Malah jika ditanya oleh pengikut-pengikut mereka tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, sengaja mereka merahsiakan. Di samping itu dikelirukan dengan mengubah tulisan yang ada di dalam kitab Taurat dengan perkataan-perkataan yang tiada berlawanan dengan kehendak nafsu mereka. Kerana mereka khawatir jika mereka katakan Muhammad SAW sebenarnya Nabi, nescaya pengikut-pengikut mereka berpaling tadah menjadi pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan dengan demikian kelak, mereka kekempunan dari hadiah-hadiah dan pemberian-pemberian mereka. Oleh sebab itu Tuhan mengeji pekerti mereka yang salah itu dengan firman-Nya dalam ayat ke-42. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Janganlah kamu campurkan kebenaran dengan yang batil, yakni sesat, dan kamu sembunyikan kebenaran itu sedang kamu mengetahui akan dia.
Kalau mereka jahil, tidak ada pengetahuan mereka tentang yang hak, bolehlah dimaafkan. Tetapi mereka orang yang alim dan berpengetahuan. Sesungguhnya perbuatan mereka menyembunyikan yang hak itu adalah seburuk-buruk pekerti. Ayat ini juga dapat ditakwilkan bahawa seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan haram hukumnya menyembunyikan dengan tiada mahu mengajar kepada orang lain. Ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kerjakanlah olehmu sembahyang dan keluarkanlah zakat hartamu dan rukuklah beserta orang-orang yang merukuk. Di sini Allah menyuruh mendirikan sembahyang 5 waktu tepat pada waktu-waktunya dengan cukup pula syarat rukunnya. Diiringi pula mengeluarkan zakat harta dan hasil kekayaan mengikut nisbah dan kadar yang ditentukan. Suruhan secara umum terhadap orang-orang Islam dan Yahudi, juga suruhan secara khusus kepada orang-orang Yahudi yang selama ini mereka sembahyang mengikut syariat mereka dengan tidak memakai rukuk. Hendaklah mereka sembahyang memakai rukuk mengikut syariat Islam dan mengerjakan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum. Ayat ini juga menganjurkan tiap-tiap mendirikan sembahyang hendaklah dikerjakan dengan berjemaah. Ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Adakah patut kamu menyuruh manusia berbuat kebajikan dan kamu lupa dirimu sendiri? Sedang kamu membaca kitab Tuhan, tidaklah kamu berakal? Ayat ini diturunkan ke atas orang-orang Yahudi merupakan satu pertanyaan yang mengandungi kecaman sambil mengeji ke atas pekerti mereka. Kerana sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad SAW, mereka pernah memberitahu kepada orang Arab di Makkah akan bangkitkan seorang Nabi dengan menyebutkan pula sifat-sifatnya mengikut isi kitab Taurat yang mereka baca dan menyuruh agar mereka beriman pula kepadanya. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahawa setengah orang Yahudi manakala ditanya oleh seorang kerabat mereka yang sudah masuk Islam tentang Nabi Muhammad SAW dan agama yang dibawanya, mereka memberi jawapan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan agama yang dibawanya adalah benar, sambil mereka menasihatkan hendaklah taat kepadanya dan menganjurkan supaya berbuat kebajikan. Tetapi mereka lupa akan kewajipan diri sendiri, meninggalkan apa yang disuruh dan mengerjakan apa yang ditegah. Bukankah seperti yang mereka lakukan ini menunjukkan mereka yang tidak siuman? Dengan ayat ini hendaklah dijadikan iktibar oleh orang-orang Islam pula. Orang yang tahu menyuruh dan menasihat orang lain supaya berbuat kebajikan sedang kewajipan diri sendiri diapakan adalah menunjukkan akalnya kurang siuman. Orang yang mempunyai pekerti demikian janganlah diharap akan ada yang tarik hati kepadanya. Di samping itu di akhirat kelak akan diberi upah yang setimpal dengan kerjanya. Bibirnya yang nyinyir dan hanya pandai mempermainkan kata-kata itu akan digunting dengan gunting api neraka. Sebuah hadis Nabi SAW diwayatkan oleh Bakhawi menyebut An-Nasa'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailata usriya bi rijalan tuqradu shifahuhum bima qaridin min nar. Qultu man haula'i ya Jibril? Qala haula'i qataba'u min ummatika ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum afala yaqilun. Dari Anas ia berkata, telah bersabda Nabi SAW, saya telah melihat pada malam Isra' yang saya diisrakan ada satu kaum menggunting-gunting bibir mereka dengan gunting yang berbuat dengan api neraka. Saya bertanya, siapa mereka ya Jibril? Jawab Jibril, mereka adalah ahli pidato daripada umat Tuhan hamba. Mereka menyuruh orang berbuat kebajikan dan mereka melupakan diri sendiri. Sedang mereka membaca kitab Allah, tidakkah mereka berakal? Dengan hadis ini hendaknya menjadi ingatan bagi kita bersama. Setiap yang dikatakan hendaklah dikotakan. Ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada Tuhan dengan sabar dan mengerjakan sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu amat berat kecuali di atas orang-orang yang khusyuk, yakni taat.
Ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Iaitu orang-orang yakin mengetahui bahawa mereka akan berjumpa dengan Tuhan dan mereka akan kembali kepadanya. Huraiannya pada ayat yang ke-45 berbunyi wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sembahyang. Allah telah menyuruh hambanya agar sentiasa memohon pertolongannya dengan menggunakan sifat kesabaran di dalam melaksanakan sembarang kerjanya dan menggunakan keteguhan hati di dalam menunaikan ibadat sembahyangnya serta menahan diri dari perkara yang tidak disukai oleh kehendak hati. Dengan kesabaran akan tercapai kejayaan. Hingga pekerjaan sembahyang pun hanya dapat disempurnakan dengan banyak menggunakan sifat kesabaran. Itulah sebabnya di dalam ayat ini didahulukan kalimat sabri dari kalimat as-salah. Kerana pentingnya kedudukan sifat itu dan amat mustahak dipunyai oleh setiap orang. Akan ibadat sembahyang pula adalah satu-satu ibadat yang paling utama kerana ia mengandungi segala jenis ibadat, baik mengenai rohani maupun mengenai jasmani. Setiap petugasnya mestilah bersiap diri di dalam waktu-waktunya. Hendaklah menyucikan dirinya terlebih dahulu, bersih badan, pakaian dan tempat tertutup aurat dengan pakaian sopan, mengeluarkan wang kadang keperluan yang dihajati dalam menunaikan sembahyang. Menghadap kepada yang satu, ke arah yang satu, dengan tujuan yang satu. Waktu mengerjakannya benar-benar dilakukan dengan sepenuh tenaga, khusyuk dan ikhlas sepenuh hati, semata-mata hanya untuk Allah. Berjuang bersungguh-sungguh melawan godaan syaitan yang sentiasa hendak memalingkan hati manusia, merayu-rayu dan munajat kepada Allah, memohon yang hak, memohon dan meminta bebas berkata-kata dengan tiada payah memakai pengantara. Kalimat suci Al-Quran dibaca, 2 kalimah syahadah seperti penyaksian diucapkan dan banyak lain-lain lagi. Kemudian dilanjutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sembahyang itu amat berat kecuali di atas orang-orang yang khusyuk. Sesungguhnya ibadat sembahyang itu amat berat untuk dipikul, berat untuk dijalankan kerana banyak syarat-syaratnya, banyak rukun-rukunnya dan banyak pula pantang larangnya. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang taat dan takut kepada Allah. Sembahyang itu merupakan ibadat yang ringan dan mudah. Apabila telah merasakan kelazatannya akan berasa ketagih. Betapa tidak kerana dengan sembahyang ia telah berasa dirinya benar-benar di hadapan Allah. Terasa aman dan tenteram jiwanya. Meskipun Tuhan itu tiada dapat dilihatnya, tetapi ia percaya Tuhan ada melihatnya. Ia yakin di akhirat kelak dapat berjumpa Allah sebagaimana yang difirmankan dalam ayat ke-46, iaitu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Iaitu orang-orang yang yakin mengetahui mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka dan mereka akan kembali kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahawa di akhirat manusia akan dapat melihat Tuhannya. Kebenaran ini telah dikuatkan oleh sebuah hadis-hadis Nabi yang panjang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kira-kira artinya demikian. Dari Abu Hurairah katanya, sesungguhnya ada orang bertanya, ya Rasulullah, adakah kami nanti akan melihat Tuhan pada hari kiamat? Jawab Nabi, adakah kamu masih syak melihat bulan pada malam 14 yang tidak dilindungi awan? Penanya, tidak ya Rasulullah. Nabi berkata pula, adakah kamu masih syak melihat matahari yang tidak ditutupi awan? Penanyanya, tidak ya Rasulullah. Sabda Nabi, sesungguhnya begitulah nanti kamu akan melihat Tuhan. Dikumpulkan manusia ini pada hari kiamat. Lalu Tuhan berkata, siapa yang memuja barang sesuatu, hendaklah diikutinya. Di antaranya ada yang mengikuti matahari, ada yang mengikuti bulan, dan ada pula yang mengikuti berhala-berhala. Maka tinggal umat ini, umat Islam, sedang di antaranya terdapat kaum munafik yang pura-pura beriman. Tuhan mengatakan, aku ini Tuhan kamu. Mereka menjawab, kami akan tetap di sini sampai Tuhan kami datang. Jika Tuhan sudah datang, tentu kami akan mengenalnya. Tuhan datang mengatakan, aku ini Tuhan kamu. Mereka menjawab, engkaulah Tuhan kami. Lalu dibentangkan titian di atas neraka jahanam. Aku, yakni Muhammad SAW, adalah orang-orang yang mula-mula sekali melalui titian itu di antara segala rasul-rasul bersama umatnya. Tidak seorang pun pada kala itu yang berkata-kata selain dari Rasul. Perkataan Rasul ketika itu hanyalah, ya Allah selamatkanlah. Di dalam neraka jahanam itu ada
kaitan-kaitan serupa duri kayu sa'dan, sejenis kayu berduri. Tahukah tuan-tuan akan duri kayu sa'dan itu? Jawab orang ramai, tahu. Kata Nabi SAW, rupanya seperti duri kayu sa'dan. Tetapi ukuran besarnya hanya Allah yang tahu. Manusia itu terkait menurut ukuran amalnya perbuatannya di dunia. Ada pula yang terkait sedikit saja, kemudian terlepas. Setelah Tuhan hendak mati orang yang dikehendakinya dari isi neraka itu, disuruhnya malaikat mengeluarkan orang yang pernah menyembah Allah. Mereka dikeluarkan dari neraka dan mereka dikenal dengan adanya bekas sujud. Neraka dilarang membakar bekas sujud itu. Lalu mereka dikeluarkan dari neraka itu. Seluruh tubuhnya telah terbakar kecuali bekas sujud. Mereka dikeluarkan dari neraka itu dalam keadaan telah hangus. Lalu dituang kepada mereka air kehidupan. Tumbuhlah badan mereka seperti tumbuhnya benih di atas tanah bekas banjir. Kemudian selesailah Tuhan mengadili segala hambanya. Masih ada lagi ketinggalan seorang berada di antara syurga dan neraka. Dialah orang yang terakhir di neraka yang akan masuk ke dalam syurga. Pada kala mukanya dihadap ke arah neraka, dia berdoa, ya Tuhanku, kisarkanlah mukaku pemandanganku dari arah neraka ini. Sesungguhnya amat menyakitkan kepadaku baunya dan panasnya membakar aku. Kata Tuhan, sekiranya diterima permintaanmu, apakah engkau masih meminta yang lain? Jawabnya, tiada, akan kuminta lagi yang lain. Demi kebesaran Tuhan, maka Tuhan perkenankan permintaannya tadi dengan perjanjian seperti di atas. Lalu dikisarkan muka dari arah neraka. Tetapi setelah pemandangannya dihadap ke arah syurga, dilihatnya keindahan syurga, maka berdiamlah ia seketika. Kemudian ia berdoa pula, ya Tuhanku, bawalah aku dekat ke pintu syurga. Kata Tuhan, bukankah engkau telah berjanji tidak akan mengumumkan permintaan yang lain? Kata orang itu, ya Tuhan, janganlah kiranya aku menjadi makhluk yang sangat malang. Kata Tuhan, sekiranya diterima permintaanmu, adakah masih hendak meminta yang lain? Jawabnya, tidak. Demi kebesaran Tuhan, aku tidak akan meminta yang lain lagi. Lalu diperkenankan Tuhan permintaannya dan dibawa ke pintu syurga. Kelihatan olehnya keindahan syurga, gilang gemilang dan kegembiraan yang ada di dalamnya. Dia terdiam pula seketika. Kemudian dia memohon lagi, ya Tuhan, masukkanlah kiranya aku ke dalam syurga. Kata Tuhan, oh anak Adam, alangkah penipunya. Bukankah engkau telah mengikat janji tidak akan meminta lagi selain yang telah kamu boleh? Jawabnya, ya Tuhan, janganlah kiranya aku dijadikan makhluk yang paling malang. Allah yang maha besar tertawa mendengarnya. Lalu orang itu diperkenankan masuk ke dalam syurga. Kemudian Allah berkata lagi, mintalah segala keinginanmu. Lalu orang itu memohon segala keinginannya hingga cukup puas. Tuhan mengatakan pula, mintalah tambahan ini dan itu, nescaya aku perkenankan. Dan diperingatkan oleh Tuhan berbagai-bagai macam keinginan sampai dia cukup puas pula. Kata Tuhan lagi, semua ini untuk kamu dan ada lagi tambahannya sebanyak itu pula. Dari hadis yang disebut tadi jelas dan nyata bahawa manusia di akhirat kelak tetap akan menemui Tuhannya. Hinggakah yang telah hangus menjadi arang, jika dikehendaki Allah masih dapat memohon dan meminta. Bahkan juga dapat bermanja. Sebagaimana cerita dalam hadis tadi, maka tidaklah heran orang yang khusyuk dalam sembahyang akan merasa kelazatan kerana dirasanya benar-benar berhadapan dengan Tuhannya. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita dengar mendapat taufik dan hidayah untuk kita amal dan kita sampaikan insya-Allah. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya indaka hajati ilaih. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku titipkan, simpankan kepadamu apa-apa yang telah aku baca dan kembalikanlah ia kepadaku ketika aku berhajat kepadanya memerlukannya. Amin.